Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya bercakap sedikit berkenaan dengan penyakit yang merebak di negara kita. Penyakit yang dikenali sebagai coronavirus yang sudah jadi satu epidemik, merebak seluruh dunia. Saya lihat keadaan di Malaysia dan saya nampak seolah-olah orang Malaysia ni tidak begitu serius berkenaan dengan menangani coronavirus ini. Kalau kita tidak berjaga-jaga, dia akan terkena kepada ribuan rakyat Malaysia. Dan ramai daripada mereka akan meninggal kerana penyakit ini. Penyakit ini luar biasa. Dia adalah penyakit yang disebabkan oleh satu virus yang diberi nama corona. Kerana itulah bentuk virus itu. Dan virus ini tidak pernah didapati dahulu. Tetapi dia sekarang ini merebak dan dia mudah menjangkit. Iaitu kalau kita menempuh ataupun berdekat dengan orang yang sakit, mungkin kita akan dapat jangkitan. Umpamanya kalau orang sakit itu tidak pakai mask dan dia batuk ataupun bersin, kita mungkin dapat. Sebab itu cara kita elak daripada dijangkiti, kita mesti jauhkan diri daripada orang yang mengidap sakit ini. Tetapi orang ini pun kadang-kadang dia tidak sedar bahawa dia sudah dapat sakit ini kerana pada mulanya tidak ada kesan kesakitan ini. Mungkin cuma suhu badan saja naik sedikit. Tetapi dalam jangka masa yang pendek akan datanglah ada simptom-simptom yang lain yang mungkin membawa maut. Jadi pada mulanya oleh kerana dia tidak tahu dia membawa penyakit ini, mungkin dia dengan mudahnya berdekat dengan orang lain. Dan mungkin orang lain akan terjangkit dengan penyakit ini. Sebab itulah kita perlu asingkan diri kita, jauhkan diri kita daripada semua orang. Kerana kita tak tahu mereka sakit ataupun tidak. Tetapi untuk mengasingkan diri daripada semua orang adalah satu perkara yang kadang-kadang sukar dilaku. Baru-baru ini tabligh telah mengadakan satu perjumpaan gergasi. 15,000 orang berhimpun. Dan daripada perhimpunan ini kita dapati lebih 40 orang yang dijangkiti penyakit coronavirus ini. Sebabnya ialah dalam satu kumpulan yang begitu besar, kita tak dapat asingkan diri daripada jiran dan kita selalu berdekatan dengan semua orang, bersalam-salaman mungkin, dan agak mudah untuk kita dapat penyakit ini kalau orang yang mempunyai penyakit ini bersalaman dengan kita atau dekat dengan kita atau batuk dekat dengan kita, dan kita akan dapat penyakit ini. Sebab itulah saya berpendapat bahawa ada pentingnya kita elak daripada berkumpul ramai-ramai. Termasuk umpamanya bila kita sembahyang berjemaah. Kita sembahyang berjemaah, kita perlu rapatkan diri kita dalam satu saf, dan ini bermakna kalau ada sesiapa yang sakit daripada penyakit ini, dia akan jangkit kepada kita. Bukanlah kita nak tolak ibadat, tapi saya fikir untuk menyelamatkan diri, kita perlu terima hakikat bahawa berdekatan dengan orang adalah satu yang berbahaya. Saya bukanlah ulama, tapi seperti mana kita tahu, walau kita sembahyang hajat, ataupun kita doa, kita minta kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi
dalam Quran disebut bahawa Allah tidak akan makbulkan permintaan kita jika kita tidak buat sesuatu untuk diri kita. Dan sesuatu yang kita perlu buat untuk diri kita kali ini ialah supaya tidak merapatkan diri dengan orang lain walaupun semasa bersembahyang. Inilah caranya kita elak. Jadi kita perlu perkuatkan usaha ini dengan kita mengasingkan diri daripada orang yang tidak ada kaitan dengan kita. Walaupun dalam rumah sendiri tentulah kita rapat dengan ahli keluarga, tetapi terhad kepada itu saja. Kita tidak keluar ke mana-mana, berjumpa, melihat sport seumpamanya dan lain-lain. Selain daripada itu, saya berpendapat bahawa jika ada saja sangkaan bahawa kita dapat penyakit, kita perlu cepat-cepat pergi ke hospital untuk kita dites. Bahkan segala pelawat-pelawat yang nak melawat ke mana-mana perlu dites sebelum mereka boleh ke mana-mana ataupun naik kenderaan apa-apa, sama ada bas ataupun pesawat terbang. Sebelum naik mestilah kita diperiksa dulu, dan pesawat itu juga perlu dibersihkan, boleh kata tiap kali ada passengers yang berguna. Kalau dia terbang sekali, dia turun mesti dibersihkan semula. Dan sebelum diterima pelawat-pelawat atau penerbang mereka pelancong-pelancong yang lain. Banyak perkara yang perlu dilakukan oleh kita, bukan saja oleh kerajaan tapi kita sendiri untuk menyelamatkan diri kita daripada penyakit virus ini. Dia juga mempunyai kesan yang dahsyat terhadap ekonomi. Kerana satu daripada kesannya ialah industri pelancongan telah merosot sebanyak 70%. Jadi kita dapat yang kedua terbesar sumbangan kepada pendapatan negara ialah daripada industri pelancongan. Kalau dah diturun sampai 20-25%, bermakna pendapatan kerajaan akan berkurangan, pendapatan hotel dan restoran dan travel agency semua akan rugi. Apabila mereka rugi, mereka tidak akan bayar cukai dan kerajaan akan hadapi masalah. Dan kita dapati bahawa penerbangan akan berkurangan dan bisnes tidak boleh diadakan. Banyak bisnes bergantung kepada semua orang berkumpul bekerja di satu tempat. Ini juga mendedahkan mereka kepada penyakit. Bila ada industri yang memerlukan mass production oleh ramai pekerja, ini berbahaya. Jadi industri seperti ini pula perlu dihentikan. Apa yang boleh dibuat di rumah, boleh buat di rumah. Dan untuk mempelajari ilmu dan sebagainya, kita tak perlu ke sekolah atau universiti. Kita boleh belajar di rumah, mungkin melalui internet dan sebagainya. Semua ini perlu dilakukan sekarang ini juga. Jangan ambil ringan perkara ini. Ini amat berbahaya. Dia adalah satu jenis plague yang merebak, yang boleh menjangkit berpuluh ribu bahkan ratus ribu orang. Sekarang ini kita dapati Itali umpamanya telah tutup negaranya daripada sebarang pelancong dan tidak membenar rakyat mereka pergi ke mana-mana. Memang pun ini menjadi satu tekanan kepada rakyat kerana mereka tidak boleh keluar rumah pun. Tetapi kalau kita tidak ada disiplin diri dan sanggup berbuat demikian, maka penyakit ini akan berpanjangan dan akan memberi kesan yang amat buruk. Kita lihat di negara China, di Wuhan, jumlah pesakit baru
berkurangan. Ini kerana orang-orang Cina ni amat berdisiplin. Apabila dilarang daripada keluar daripada rumah, mereka turun walaupun berbulan-bulan. Ini dengan kerana ini mereka nampak seolah-olah mereka dapat kurangkan penyakit ini. Dan kita dapati bila penyakit ini tidak ada ubat. Tidak ada ubat yang boleh kita telan dan dapat sembuh. Sebaliknya dia adalah satu jenis penyakit yang perlu kepada vaksin. Vaksin pula akan mengambil masa untuk diadakan dan testingnya mungkin mengambil masa yang panjang sehingga 18 bulan mungkin. Jadi kita tidak boleh anggap bahawa tak lama lagi akan dihentikanlah dengan sendirinya penyakit ini. Dia tidak akan hentikan sendiri, melainkan kita sendiri berdisiplinkan diri dan duduk di rumah dan tidak keluar ke tempat-tempat yang mana orang berkumpul seperti di shopping kompleks dan sebagainya. Malangnya semua ini akan menurunkan, merosakkan ekonomi negara. Tetapi bukan negara kita saja yang rosak ekonomi, negara lain juga akan alami kerosakan ekonomi dan permintaan mereka untuk barangan kita akan berkurangan dan ini mempunyai kesan kepada kita dan mereka juga tidak dapat menjual barangan keluaran mereka dan ini juga akan menyebabkan kemerosotan ekonomi dunia. Inilah yang sedang berlaku. Saya harap, saya bukanlah ada jawatan apa-apa, tapi saya berasa bertanggungjawab untuk menjelaskan kerana saya dilatih sebagai doktor dan saya faham apa dianya jenis penyakit virus ini yang sekarang ini merebak di seluruh dunia. Kita lihat negara yang pertama ialah China, sekarang ini yang kedua ialah Itali, lepas itu Iran dan sekarang ini sehingga ke Amerika juga mereka menghadapi penyakit ini. Saya berdoa supaya mereka dapat dengan cepatnya mencipta vaksin baru yang boleh digunakan. Sementara itu, oleh kerana tidak ada ubat, tidak ada vaksin, disiplin kita mengawalkan diri kita daripada bercampur dengan orang lain ialah jalan yang terbaik untuk kita elak daripada mendapat penyakit ini. Saya harap kita semua berasa bertanggungjawab dalam usaha untuk mengurangkan kesan penyakit ini. InsyaAllah, kalau kita berusaha, Allah akan makbulkan usaha kita. Sekali lagi saya ingin ucap terima kasih kepada staf di hospital dan staf Kementerian Kesihatan yang merupakan orang yang terhadapan menghadapi pesakit ini dan menjalankan usaha untuk membantras merebaknya sakit ini. Saya ucap terima kasih kepada doktor dan jururawat dan pegawai-pegawai rendah dan tinggi yang terlibat dalam usaha kita untuk menyelamatkan rakyat Malaysia. Terima kasih.